Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Mikrofon. Jangan pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada pihak media. Terima kasih bersama pada pagi ini. Saya hadir dalam sidang akhbar bersama dengan YB Go, YB Aidun, YB Dwi, Saudara Johari Kasim, ada juga Saudara Amir Ghazali dan Fahmi Zainul. Kita menantikan juga YB Dr. Nolela bersama. Agak ramai tapi ada beberapa isu yang kita akan bawa. Saya pertamanya ingin mengingatkan betapa pentingnya peranan harapan dalam kenegaraan dan juga pilihan raya, memandangkan dalam manifesto Barisan Nasional terlihat banyak idea yang telah dicedok daripada harapan yang memudahkan atau meletakkan penanda aras dari segi pemberian dan berkebajikan untuk rakyat. Jadi persoalan utama adalah kredibiliti mana-mana pihak dan koalisi sekalipun dalam melunaskan janji. Saya mulakan dengan isu ini kerana pada saya kita benar-benar mampu merealisasikan agenda dan janji untuk memberi peluang kepada generasi yang hilang, khususnya pelajar di Malaysia. Saya ambil contoh sahaja. Dari segi isu kredibiliti adalah program peranti siswa di mana sepatutnya diumum pada awal 600,000 pelajar yang sepatutnya diberikan tablets, tabs, kemudian dikurangkan kepada 400,000 dan saya ada di sini jawapan parlimen yang saya dapat daripada menteri ketika itu menjelang 30 September 2021 di bawah program cerdik pula. Laptop yang sampai ataupun tab yang sampai dengan peranti di Perkhidmatan PAUD hanyalah kepada Sekolah Kebangsaan Bandar Paruh Perda dan Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 2. Jadi pada saya kita agak bimbang sementara kita meraihkan segala bentuk tawaran untuk memperbaiki mutu pendidikan, tapi kredibiliti bagi kerajaan Barisan Nasional yang ternyata sekarang ini memegang jawatan dalam kerajaan tapi tidak melunaskan janji sebelumnya. Mungkin Khairul kalau mau tambah dalam bab ini, silakan lagi. Cantum macam mana? Masuk sikit lagi. Nampak dalam sikit Okey. Okey. Ngalah ni. Accidents happen. Ambil boleh. No problem. Kita bantu you. Okay. Pemberat lagi stabil. Pemberat itu kredibiliti mana-mana parti yang menawarkan tawaran. Dia menstabilkan keadaan. Okey. Terima kasih. Clear? Okay, terima kasih kepada saudari Nurila Anwar Talus kita, ya, dan semua rakan-rakan media yang saya kasihi sekalian. Saya rasa tadi kita sekarang sudah tahu satu benda di mana janji-janji yang sebelum ini yang telah diberikan oleh kerajaan BN atau PN dalam menyediakan peranti-peranti siswa ataupun kepada pelajar-pelajar di sekolah, kita tahu ramai tidak menerima bantuan-bantuan yang telah dijanjikan, dan padahal produk-produk yang telah diterima itu ramai juga kata spek tentang peranti itu, even the tablet juga tidak dapat berfungsi dengan baiknya. So bila di kawasan bukan sekadar di Perkhidmatan PAUD tapi di seluruh negeri Pulau Pinang, saya rasa masalah itu amat serius. Ya, kita juga difahamkan bahawa
ramai pelajar-pelajar khasnya dari keluarga B40 mereka tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik ya, tanpa equipment atau peralatan yang cukup. Mereka langsung tidak dapat mengikuti pelajaran melalui atas talian ya. So itu satu janji yang saya rasa memang tidak langsung tidak meyakinkan bagaimana mereka boleh merealisasikan padahal mereka telah diberi peruntukan di pusat semasa PN dan BN menjadi kerajaan. Langsung kita boleh lihat on the ground is not happen ya. So itu yang saya nak tambahkan. Saya nak tambah juga kerana berkait dengan hal ini ya. Nak ada tiga tu. Dengan hal ini ya, agak penting kerana the distribution is rather arbitrary. It's important because it goes to the credibility and ability of the government of the day or any party in coalition to deliver on their promises. Saya bagi contoh, semasa diberikan penurunan tablet ini, hanya satu sekolah menengah di Bandar Kuching menerima 92 tablet, Permatang Pau 247 kepada 2 sekolah sahaja. Ya, seperti kawasan Penanti dan Permatang Pasir langsung tidak mendapat satu pun, dan kita top up di tingkat kerajaan negeri dan juga tidak mengikuti senarai penerima B40. Pada peringkat awal tidak ada pengkhususan dan sasaran yang meyakinkan. Ini juga sehaluan dengan kajian kemiskinan pelbagai dimensi kami lakukan di Permatang Pau tahun 2021. Antara dimensi yang kita ukur apa? Akses pelajar di rumah kepada pendidikan atas talian. Rata-rata keluarga B40 yang sepatutnya menerima tablet ini, mereka bukan saja tidak menerima, mereka terpaksa berkongsi satu handphone untuk 3 atau 4 adik-beradik. Ini penting dan sudah tentu kita mahu pelbagai parti menawarkan dan prihatin akan isu ini. Hanya saya kembali kepada isu pelaksanaan yang gagal sebelumnya. Saya akan sekarang menjemput Sir Amir Ghazali mungkin untuk menambah bab kempen kita. Kita banyak perkara yang agak menarik berlaku di Permatang Pau yang tidak disangka-sangka. Jadi mungkin boleh menyambung sebelum saya pergi ke kawasan, isu kawasan. Kalau Wabili dah tak sampai dan he has to be ni. He has to be calon. Wabigo. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Good morning, selamat pagi. Oh, kecuali you want to ask questions first on this issue before we go. Tak apa ya? Okey. Okey, tentang kejadian pada petang kemarin jam 7 pagi, 7 malam di Pasar Awam Penanti. Di Pasar Awam Penanti. Kita mengecam kejadian pada petang kemarin. Jentera Barisan Nasional yang dikepalai oleh calon sendiri, calon Barisan Nasional, yang seolah-olah seperti samseng tanpa mengambil permit daripada pihak polis. Yang saya dimaklumkan tidak ada permit pun. Serius? Tidak ada permit. Dan SPR pun maklumkan tidak ada permintaan ataupun permohonan untuk mereka jalankan walkabout pada petang tersebut. Jadi pihak kita, pihak pasar malam, penganjur pasar malam, dia nak meleraikan keadaan. Orang keluar masuk pasar malam untuk berniaga, untuk mencari rezeki untuk keluarga. Jadi tidak sepatutnya pihak Jentera Barisan Nasional, UMNO khususnya, membuat perangai macam tu. Perangai macam itulah. Kita simpati kepada jentera kita, iaitu Saudara Roslan. Nanti dia akan datang dalam perjalanan. Saudara Roslan ni dia penganjur di kawasan tersebut. Jadi dia cuba meleraikan apabila kenderaan kempen Barisan Nasional duduk di tengah-tengah jalan. Pengunjung nak masuk tak boleh, nak keluar tak boleh, peniaga nak masuk tak boleh. Jadi kemarahan lah peniaga-peniaga. Jadi inikah sikap seorang pemimpin, seorang calon UMNO Barisan Nasional untuk rakyat memberi undi kepada beliau.
dengan contoh sikap yang macam tu. Jadi kita Parti Keadilan amat mengecam sekeras-kerasnya perbuatan sebegitu yang menghalang peniaga, menghalang pengunjung untuk datang. Saya rasanya dia sakit mata apabila tengok truk Ayuh Malaysia yang kita ada permit daripada polis PDRM dan SPR pun ada di situ. Dan ini adalah program yang sah di segi undang-undang yang telah kita mohon daripada awal. Mana kata kempen Pakatan Harapan ada permit, kempen Barisan Nasional tiada permit. Yang mana satu rakyat nak pilih? Ini contoh contoh yang harus rakyat bermatampau menilai sikap. Dan dia pula sikap samsin, peninju. Jadi tak boleh lah. Kita perlukan pimpinan yang mengolah idea, idea polisi baru untuk rakyat demi kesenangan rakyat di Pengantampau, bukan nak tunjuk kekuatan. Jadi kita menunggulah seorang yang penganjur tu datang, nanti kita akan mengambil dia punya ucapan statement beliau. Tapi untuk kita Keadilan Permatampau dan juga penerangan Keadilan Pulau Pinang mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab Datuk Zaidi, calon Barisan Nasional daripada UMNO, sekeras-kerasnya. Dan kita bagi tahu, kita bagi amaran jangan ulang lagi di tempat-tempat lain. Kalau dia ulang lagi di tempat-tempat lain, kita akan menginginkan tindakan agresif seperti mana beliau lakukan kepada jentera kita. Baik, terima kasih. Laporan polis. Nanti selepas ni Saudara Roslan dengan MPKK Kampung Pelik akan ke Balai Polis Kubang Semar akan buat laporan polis. Sekian, terima kasih. Mesti jadi Ya. Kami. Terima kasih Saudara Amir. Terima kasih Saudara Amir. Dan sebagaimana saya tekankan semalam, kita mampu kempen berlangsung dalam keadaan selamat. Bukan sahaja selamat daripada banjir, tapi juga budaya negatif. Dan di mana-mana sekalipun sudah tentu kita meraihkan demokrasi sementara mampukan rakyat keluar dan mana-mana para penyokong berasa alhamdulillah sampai berasa selesa untuk bersama dengan penyokong. Tambahan masa yang diberi untuk kami mengadakan ceramah adalah selepas pasal malam berakhir. That's precisely why untuk memastikan Permatampau ni ada masalah kesesakan lalu lintas yang sudah saya lakukan dengan Kamar dan Parlimen. Jadi kita memang mahukan semua ini bangkitkan. Saya sebelum menjemput mungkin boleh sambungan. You okay? Okay ya. Bayu video ni. Sebelum saya sambung dengan projek infra, nak tunjukkanlah semalam hero-hero kita alhamdulillah yang cuba mengawal keadaan, dan kerana apa pun kita mahu kempen berlangsung dengan baik. Saudara Amir nak tambah ke dengan boleh kita tengok video? Boleh. Ya, sekali lagi ya. Okey. Kita tengok video. Okey. Ini keadaan di tempat pada pagi. Baik. Datuk Zaidi datang menyerang saudara Roslan. Roslan agak ditarik oleh pihak polis. Disebabkan provokasi. Jentera BN ramai di kalangan pemuda lah. Bila ada kereta atau truk UMNO atau mana-mana kenderaan sekalipun diberhentikan di simpang jalan untuk jangka masa yang lama, sudah tentu akan mengakibatkan kesesakan. Jadi atas dasar itulah penting permohonan permit masa yang kita laksanakan. Dan saya faham masa kempen, hanya saya rasa kesal. Kita harap kita teruskan kempen kita dengan baik, melindungi penduduk setempat. Janganlah sampai kita diheret oleh mana-mana emosi. Alam okey ya? dan juga ni pasal
berkempen tu jangan menghalang orang mencari rezeki. Ya. Perniagaan kita tak ganggu. Kita nak pastikan apapun tapak perniagaan dan peniaga mendapat akses. Kita sama-sama ingatkan, saya tak kata ya, kempen kami kadang-kadang marah orang dan sebagainya, tapi kita nak pastikanlah keselamatan utamakan. Baik, ada apa soalan dalam dua isu dibangkitkan ini sebelum saya pergi kepada isu yang menjadi topik kepada ceramah ya, pihak lawan. Kita teruskan dulu ya. Saudara-saudari yang saya hormati, semalam saya tekankan kita akan senaraikan ya, dari segi apa menjadi bahan utama dalam manifesto keadilan, pilihan lain lepas, track record infrastruktur yang telah kita laksanakan, dan saya fikir terbaik terbagi dalam hitam putih. Tapi pada hari ini, sementara saya ada Menteri Dekat Negeri yang memang bertanggungjawab untuk membangunkan infrastruktur juga, bukan saja di Penanti, tapi di bawah portfolio beliau di seluruh Pulau Pinang. Tapi satu tapak yang disebut adalah Masjid Mengkuang Piti, dan juga antara yang lain adalah isu banjir yang dikatakan berlaku di Permatampau. Walaupun kita semua sedar banjir yang terbesar adalah pada tahun 2017, selepas itu memperlihatkan beberapa langkah saya dan Raja Lela ambil untuk mengurangkan kesan. Kerana agenda kita, sebagaimana saya sebutkan semalam, bila kita ambil kira keperluan di Permatampau menerusi kajian pembangunan dasar oleh Think City, antaranya adalah mengekalkan identiti khazanah budaya setempat sementara mengejar pembangunan lestari, tapi juga untuk pastikan kita kalis iklim ekstrim, banjir dan cuaca yang sangat panas melebihi 32 darjah Celsius. Jadi saya jemput Wakil Lela, mungkin boleh mudahkan dengan Masjid Mengkuang Piti. Saya ada proposal ke belakang disediakan oleh kerajaan negeri, mana dikatakan kerajaan negeri tidak membuat apa-apa, tapak pengambilan lahan sebagainya produk. Kemudian sebahagian mungkin gambar tentang infrastruktur. Silakan YB Kak Lela. Then I add on. Ya, Sila add on because you did Mak nak Sulong, jawab yang mana dulu? especially Masjid Mengkuang Piti, because state government as you said dah letakkan tapak asas, so tak betul kata dia tak labur. Yang kedua, Pari Mak Sulong and all the perparikan and pump kat Okey. Tiga the wet nego dengan Seri Ujang. Ya. Okey. Di Mengkuang Piti, kerajaan negeri telah membuat pengambilan tanah. Ada permohonan, saya sebagai adun penanti, kita memang cari tanah, usaha cari tanah kerajaan negeri untuk membina Masjid Mengkuang Piti, sebab Mengkuang Piti dah ada tambahan penduduk yang ramai lah, maknanya dekat Taman Sri Akasia dan kawasan-kawasan sekitar tu lah. Jadi kerajaan negeri spend about 2 juta lebih untuk buat pengambilan tanah, dan juga pihak pengurusi masjid juga ada memohon tambahan tanah untuk bina sekolah and all that, dan Ketua Exco tu pun dah diluluskan untuk pengambilan tanah yang tambahan tu lah. Maknanya bagi pihak kerajaan negeri, kalau kata kita Pakatan Harapan, Kerajaan Pakatan Harapan tak menyumbang apa-apa untuk pembinaan Masjid Mengkuang Piti itu, that's not true lah. Sebab ya, so in terms of fakta, fakta pembinaan Masjid Karya Mengkuang Piti, tapak masjid is hampir 4.5 juta, pembayaran oleh kerajaan negeri Pulau Pinang, so actually it's more than 2 million, 4.5 million. Kos pembinaan sumbangan karya sebanyak 10%, kerajaan persekutuan sebanyak 60%, sumbangan kerajaan negeri sebanyak 30%. Ini fakta yang telah diberi oleh pengurusi Masjid Karya Mengkuang Piti.
Seperkara lagi mungkin mention about the pumps. Oh, okey. Lagi satu, Mukuang Titi ni dulu-dulu masa dia telah mengalami banjir yang agak teruk lah dulu, even before 2017 tu. Tapi masa saya jadi adun pun memang ada banjir lumpur and all that. Jadi apa yang kita usahakan masa tu ialah untuk hentikan banjir lumpur yang terjadi. Saya ingat masa tu pada bulan Mei 2013 tu kita dapatkan 1 juta untuk pasang 2 mobile pump. Kita alihkan laluan sungai tu, dan juga saya masa tu kita mohon kepada JBA, Jabatan Bekalan Air, because projek itu adalah projek untuk PBA sebagai operator, tapi ia dilakukan oleh JBA, BKSA dan juga kontraktornya ialah China Water. So kita dapatkan 1 juta 2 mobile pump to stop banjir. Lepas tu kita juga mohon supaya air sungai lebihan di kawasan yang turun ke Mukuang Titi itu dipumpkan masuk ke dalam Mukuang Dam. Pada plan asalnya mereka bukan nak buat rumah pump mak sulung yang baru tu, yang 67 juta tu, bukan dekat situ. So disebabkan oleh masalah banjir, so maknanya the win-win situation lah. Limpahan Sungai Kulim, air yang banyak tu, kalau lebih pada 4.8 meter tu dipump masuk ke dalam Mukuang Dam. So kalau kita tengok sekarang, Mukuang Dam boleh menyumbang sekarang ni theoretically 1000 juta liter sehari. At the moment maknanya Mukuang Dam tu diadakan sebagai 2 function. Satu ialah untuk storage of water, sebab Mukuang Dam tak ada sungai ya. Kalau kita tengok Mukuang Dam, dia tak ada macam dam-dam air hitam ke, dia ada sungai. Dia tak ada sungai langsung. Dia just harap kepada air hujan ataupun pump air lebihan daripada yang masuk ke Mukuang Titi tu, instead masuk ke Mukuang Dam. Dan alhamdulillah bila berlaku kemarau, kita dapat membekalkan air. Dan masa baling lumpur dari baling tu pun Mukuang Dam dapat pump 300 juta liter sehari ke loji Sungai Dua untuk supaya rakyat Pulau Pinang dapat bekalan air. Jadinya these are all the projects yang kita usahakan di Permatang Pauh, dan juga projek-projek banjir lain. For example di Tanah Liat, kita memang banjir tu bukan hari ni je. Sebelum saya jadi ada problem ni dah 40 tahun. You boleh tengok all the newspapers. Dan kita alhamdulillah dapat 30 juta untuk 30 juta untuk projek tempatan banjir di Sungai Pematang Rawa, dekat dengan kita akan buat deep well. So dia pun ada 2 function, storage of excess water and also menyelesaikan masalah banjir. So mula-mula kita ada kekangan disebabkan kos pengambilan tanah terlampau tinggi 100 juta. Kita dah tukar design supaya tanah lapang milik kerajaan negeri itu dijadikan tube well. A deep tube well, maknanya tanah lapang tu kalau dia tak hujan, it acts as a normal recreation park. Tapi bila hujan, air dekat upstream di bahagian ulu tu masuk ke dalam storage. Yang tu yang kita dah usahakan tanpa perlu ada pengambilan tanah orang-orang kampung. So dia akan mengurangkan volume air yang turun ke Tanah Liat di Permatang Pasir dan juga di Taman Guru. So all that pengambilan tanah yang 100 juta tu tak perlu dibuat. So tender tu buka pada bulan February next year. Sebab design tu of the deep well
dibuat oleh Nahrin. Tapi Nahrin iaitu National Water Consultancy under KASA. Under KASA, tapi dibiayai oleh kerajaan negeri. Ya, itu yang terima kasih Wabi Dr. Nulela. Saya nak sebut kerana saya tak faham kenapa setengah calon mungkin tidak mengikuti perkembangan pembangunan infrastruktur yang telah berlaku sekian lama sejak 2008, dan kita lihat menerusi trend sama ada impak banjir itu berkurangan tak mengikut masa. So that's how you measure all these changes and mitigation and adaptation projects by the state government and of course through our own initiatives. Saya sebutkan ini kerana ia merupakan proses yang berterusan. Hanya saya terkejut bila digunakan untuk menyerang kita. Sedangkan daripada awal, antara intipati utama agenda ni adalah untuk memastikan kualiti hidup penduduk bertambah baik supaya mereka dapat diselamatkan daripada kesan iklim ekstrim. Satu ya. Kedua, sebagaimana ditanya oleh media juga, saya dah senaraikan dan akan teruskan penyelesaian supaya hampir semuanya kita masukkan dan akan berikan esok. Kenapa? Kerana tiba-tiba ada usaha untuk menafikan usaha kita, kerja kita. Ini agak mengejutkan. Hatta di sini saya nak tambah satu lagi gambar untuk menunjukkan di depan Hotel Grand Mulia pun kita telah menggunakan dana Parlimen Permatang Pau bawah saya untuk melengkapkan perparitan supaya kita selamatkan penduduk setempat di Kampung Bukit Berangan. Dan kalau lihat depan lagi sikit tu dapat ada nampak Hotel Grand Mulia milik salah seorang calon dalam pilihan raya ini. Jadi saya nak sebut ni pasal memang fakta. Nak bergaduh, nak kritik, okey. Satu, jangan guna politik samsing, kita buat politik nilai. Satu, janganlah tidakkan apa yang telah diusahakan oleh pihak kami. Dan ini mungkin nasib baiklah sempat siap pula tu perparitan. Jadi nak sebut bahawa sampai kawasan mana pun insya-Allah, dan ini tak bermaksud kita terhenti di situ, tidak. Bila kita bercakap mahu meneruskan misi mewakili rakyat Permatang Pau, ia juga untuk memastikan kemajuan dan pembangunan selaras dengan seiring memastikan kita kalis cabaran iklim ekstrim, kita menghormati dan memperkasakan identiti tempatan. Ingat, ada budaya tempatan yang harus kita hormati. Identiti, perniagaan kecil-kecilan. Kita bukan mahu pembangunan gajah putih yang memberi tekanan, tapi fokus adalah poket dan juga isi rumah yang perlu dijaga. Okey, saya rasa lama kita masukkan hari ini, tapi nak sebutlah dengan the proof of the pudding. Dan saya jemput media. Terima kasih Wabi Lela. Wabi Go nak tambah ke? Kawasan Wabi Go ada banjir lagi? Tak banjir. Go ada tak banjir? Go ada tak banjir? Janganlah. InsyaAllah. InsyaAllah kita ada usaha je. CM tu kita buat untuk pesawah yang macam tu. Okey, Wabi nak tambah lagi. Semalam saya sebut tentang insentif buat pesawah, tapi sebenarnya banyak benar. Kerana kita juga nampak kritikan ada Prof Muhammad Saleh hari ini bercakap tentang selatan Pulau Pinang. Tapi saya nak katakan daripada peringkat awal, mungkin Wabi Lela boleh sebut tentang apa yang tadi usahakan bagi menjaga security dan kedaulatan makanan di Permatang Pau, khususnya bagi pesawah tadi. Baik. Okey. Jaga elok tiga-tiga punya. Ya, betul. Okey, kawasan Permatang Pau ni kalau kita tengok kan, Pematang Pasir dan Penanti, dia banyak kampung-kampung dan juga kawasan-kawasan bendang yang besar lah kiranya. Sebagai contohnya kalau kawasan kat Kampung Pelet dengan Kampung Terus buat perahu tu semua buat jering, 105,000 ekar sawah padi di situ. Tempat kita buat pesta padi tu pun kita buat sebab kita nak membertabatkan dan macam kita menghargai sumbangan
pesawah-pesawah, petani-petani kita, dengan mereka tak guna tanah dia untuk buat pembangunan ke buat rumah, dia simpan sebagai sawah. Dan untuk tahun ni kita bagi RM500 sebagai tanda penghargaan kepada about 5,600 pesawah, dan duit tu pun dah bank in kepada Jabatan Pertanian, dan kita dah bermesyuarat dengan LTP dan juga dengan PPK untuk bank in duit kepada pesawah. Dan memang actually kalau di Permatang Pau, kita punya yield padi sebagai contohnya di Kampung Terus semua tu, hasil adalah yang tertinggi di Pulau Pinang. Sekarang orang kata, oh kalau kita buat pesta padi tu apa impact dia kan? Ada. Bila kita buat pesta padi tu, satu ialah tumpuan AIDA dan jabatan-jabatan untuk macam kita, saya dapatkan duit untuk bagi Jabatan Pertanian untuk memastikan yang tempat kawasan padi tu adalah yang paling bagus. Maknanya racun perosak ke apa masalah, kita ada masalah BPB itu kan, yang di mana kita punya benih-benih padi kita ambil dari Marti dan juga daripada Selangor, tiba-tiba ada bakteria dalam tu. Jadi kita cepat-cepat tangani problemnya. Dan juga kita juga buat dialog petani. Maknanya di kawasan Permatang Pau ni memang kita juga ada agropark, Permatang Pau Agropark, di mana kita ada kita ada Smart Farm Vanilla Farm kat situ. Kita juga ada Persatuan India dan macam-macam lah, dia orang buat kunyit hitam lah. Dan juga di sawah padi, for example di Kampung Kubu, kita ada Smart Farm yang guna ada IoT dan ada app sendiri yang dibuat oleh anak-anak muda. Untuk tahun lepas dan tahun ini ada data, nanti saya boleh share sebab saya ada sidang don dah key in semua. Kita spend about 5.6 juta untuk bantu pesawah dan juga kepada petani. Kita juga ada program-program di mana pesawah-pesawah dapat menambah pendapatan melalui program fertigasi. Sebagai contoh di Guak Perahu, kita ada program-program farmer to farmer. Kita bagi dia punya peralatan fertigasi and everything. Lepas tu maknanya as a grant kepada community. So this year kita spend about 1.5 million on that. Untuk nelayan pun kita bagi bantuan pukat, dan nelayan dah terima pun duit tu. Kita bank in kepada lebih kurang 2,200 nelayan. Di kawasan Permatang Pau kita ada nelayan-nelayan sungai. So maknanya for example pesta padi yang kita buat di Kampung Terus ni sangat unik dan sangat special sebab kita ada jetty, kita ada itu semua kita bangunkan. Mana orang kata di Permatang Pau ni tak ada pembangunan, ada. Is the best pesta padi for example. And also kita ada dewan-dewan baru yang kita buat, Dewan Pintar. Dewan Pintar tu kita guna konsep IBS dengan kos yang sangat rendah. Is 1 acre build up, kosnya hanya 1.5 million dan pasang siap dalam masa 2 bulan aja. And the design is a space frame design di mana Dewan Kenduri yang digunakan oleh penduduk boleh di-convert into classroom dan semua tu kita tak charge. So we also have we also have Dewan Pematang Pasir, Dewan Akasia. We have banyak projek actually. Tapi bila kata oh tak ada buat apa, that is not true. YB Nurul Izzah and us, we have been working really hard untuk membangunkan Permatang Pau. Terima kasih Bella. Of course ini tak bermaksud kita tak boleh buat lagi. InsyaAllah kita mahu membuat lebih banyak lagi. Hanya nak memaklumkan ini senarai dan esok saya berikan secara hitam putih because banyak lagi tambahan yang kita mahu maklumkan kepada semua. Okey, soalan sesiapa yang berminat tanyakan kepada pihak kami. YB Gui pun boleh menjawab. Terjawab Kasim boleh ramai orang menjawab pada hari ini. Okey, berarti berapa keseluruhan Permatang Pau? Tadi RTB jawapan parlimen. Nah, saya bagi kat grup jawapan parlimen tu terus yang menteri Datuk Seri Razif Jidin maklum pada kami. Ya, tapi ya itulah kami mengejutkan pasal bila diberikan desakan dan tekanan barulah kita tahu hanya 2 sekolah contohnya menerima.
Sedangkan daripada awal, saya rasa dia baru diberikan pada bulan September 2021. Maksudnya sekolah dah tutup lama. Sekolah dah tutup lama, PKP pun dah hampir berakhir. Tapi pelajar baru nak dapat. Jadi kita pun tahu dari segi tiga-tiga kawasan, Permatang, Mahsin dan Penanti mempunyai ramai pelajar di 40 yang almost excluded completely, dikeluarkan, dikecualikan sepenuhnya. Jadi memang, so I'll give you that in black and white. Semua akan dapat insyaAllah. Ya? Ada apa soalan Mari cakap sedikit semalamnya keadaan. Lan, sila meh duduk. Ya. Perasaan. Tiga tau, saya pernah betul yang tiga. Baik, saya buatkan. Kering lah. Macam senang. Okey. Diam, sendiri. Diorang boleh cerita sikit macam mana berlaku semalam. Pak Syimah? Permulaan itu daripada permulaan dia kumpulan tu dia main duduk di luar. Kita bagi kebenaran duduk di luar, tapi dia minta kebenaran untuk nak buat ceramah, kita bagi tempat ya. Tapi tiba-tiba saya keluar kat di Penanti, tiba-tiba terak apa pikat kau masuk. Dia kata jangan blok orang masuk. Orang nak beli di semalam tu, depa blok tu dia orang nak jalan nak masuk pun tak boleh. Daripada blok, lepas tu main muzik dalam tu. Tiba-tiba apa yang satu orang tu kontraktor lah, nama saya ingat nama Farid tu. Kenderaan dia nampak macam kenderaan saya bawa lah. Dia nampak. Dia kata ni terak ni buat tak ubah. Terak ni dah permit saya kata. Kami dah siap. Dah sediakan tempat untuk dia. Di Indonesia. Lalu saya nak tanya satu, siapa yang blok apa? Kami penganjur pasal malam. Kalau nak buat apa di luar pasal malam tak ada masalah. Buatlah apa-apa. Apa nak raya Hindu, kan nak paria apa memang pasal. Tapi jangan duduk pasal malam. Orang nak masuk nak beli. Orang peniaga pun komplain kat kami. Jalan apa blok. Tiba dia naik angin mula. Saya pun bayar juga. Saya pun kadang-kadang ada angin juga. Kita pun ada angin juga. Kerja kita kan. Biasalah. Lepas tu tiba-tiba lady mai tu kat saya. Saya cuma tak boleh angkat tangan. Kalau saya boleh angkat tangan ni jolok mata ni dua dia. Tak boleh kawan pegang saya. Alhamdulillah. Kita tak boleh. Kawan-kawan kita pegang saya. Nasib baiklah dia. Kalau tidak saya duduk dalam lah. Saya betul-betul Ada dikasari oleh Datuk Zaidi? macam mana? Ada dikasari tak? Tak ada. Jadi dia dulu saya badan saya besar. Dia kawan saya ni sahabat karib dengan dia sekolah. Sahabat karib, cukup karib lah. Duduk dalam hutan lari pada sekolah. Saya ni cukup baik. Bisa bertumbuk dengan dia. Yang marah tu pada dia belok jalan tu yang geram. Belok jalan tu orang nak pergi beli, orang meniaga pun komplain kat kami. Kami bayar duit dia kata. Ni main blok jalan ni jangan kata apa dia. Saya pun tegur cara baik. Mula saya tegur cukup cara baik lembut abang kilometer sejak kita kan. Mula yang jadi tu Ibu Zaidi main depan muka saya ni. Ke depan ada lebih kurang dalam 4 inci 5 inci kan. Cuma saya tak boleh angkat tangan. Kalau angkat tangan nak 2 jari dia muka di mata dia tu. Saya tak boleh angkat tangan berkawan dan pegang. Boleh saya pegang dengan kawan saya tak tahu lah. Saya tak nampak apa dah benda tu. Kita boleh jolok mata lah. Kejadian lebih kurang pukul 6.50 hingga pukul 7. Waktu itu. Dia kata apa? Dia tak kata apa. Apa dia tak kata? Dia cuma tengok lah. Dia tengok muka dia. Saya nak angkat tangan kat tanah. Angkat kawan pegang lah. Kalau kawan tak pegang dia. Bagus. Bapak kau yang itu lah. Kita bersabar. Istighfar. InsyaAllah. Bukan kadang-kadang cara pemimpin macam tu lah kita mau. Main serbu kita tak tentu pasal masuk rumah orang tak bagi salam. Terus masuk rumah kasut tak buang. Kalau tuan-tuan sendiri macam mana rasa? Kalau duduk di luar kami tak heran. Dia depan nak merudum macam mana, dia pun merudum lah. Dia nak katuk gendang macam mana, katuk lah. Tapi duduk dalam kawasan pasar malam. Kawasan kami jaga. Peniaga pun marah dekat kami.
kata pihak ambil. Sebab orang masuk itu pintu utama. Pintu utama orang main beli blok, main beli kuih-kuih kan. Macam di atas pintu nombor 2 tu jauh sikit nak main. Itu punca kejadian, punca dia yang tu. Selepas ni orang akan buat laporan polis. Kena buat laporan polis. Tak buat, tak belum. Tak buat. Sebab saya tak tentu siapa pula. Cuma cakap je lah. Kalau buat. Yang masa kamu bincang dengan dia tu, ada tak dia ada buat provokasi lah apa tindakan? Mungkin tak tahu, saya tak perasan. Masa keadaan saya marah tu saya tak perasan lah. Anda yang marah sahaja lah, bukan dia lah. Ada. Saya marah tapi dia lagi marah. Muka dia tu macam marah. Macam buruk biji marah. Dia memang dia marah dekat saya lah. Tapi dia ada acak. Tak. Dia tak cakap apa, dia cuma kalau muka dia tu muka marah lah. Dia memang dia tak mengenali saya sebab mungkin saya muka saya berubah. Saya kawan baik dengan dia dulu. Masa sekolah kawan baik. Kawan baik dengan tadi. Dengan tadi dengan lain. Calon. Cikgu tadi lah. Kalau orang nak kenal dia, orang panggil dia Pak Disiam. Orang yang panggil Pak Disiam saja yang dia tahu siapa panggil. Makna kawan-kawan rapat dia. Nama dia sebenarnya Pak Disiam orang panggil. Pak Disiam. Kecil banyak tu apa lah. Alright, Vidya. Thank you. Okey ya. Cuma kali ini untuk nasihatkan kepada sebelah sana lah. Sorry? Yang mana calon bersama tu. Jangan buat begitu lah. Buat dia ada nasihat untuk sebelah sana. Oh ya, tentu. Semua calon boleh. Semua calon. Kita diberi briefing ya oleh pihak polis, pihak SPR. Ada undang-undang yang ditetapkan, kena minta permit. Jabat saya kena hantar 4 salinan bagi apa-apa sebarang permohonan untuk mengadakan program. Jadi bila kita buat contohnya berdekatan dengan tapak pasar malam, bawa truk Ayu Malaysia, kita pilih masa yang tak mengganggu aktiviti perniagaan, satu, tak mengganggu laluan. Bila kita khabarkan kepada umum apa yang berlaku, calon BN buat di tapak yang sama, ya, bukan sahaja awal tapi tidak pada saya isu mendapatkan permit, tidak menghormati pengajuan tempatan. Ini adalah SOP-nya bagi mana-mana pihak yang bertanding. Jadi saya fikir kerana itu kita bawakan isu ini di mana-mana pun. Kita nak berkempen dengan sihat. Dan pada saya calon sendiri, kita lah paling kena pastikan kepimpinan itu mengikut tauladan. Kita lah kena bukan saja ikut SOP, kita kena meleraikan, bersabar dan pada setiap masa mengekalkan keharmonian. Ini yang mengecewakan saya, ya, kerana pada saya sudah tentu lebih-lebih lagi di kawasan yang memang menjadi tapak peniaga. Nak cari orang datang pun sekarang susah masa COVID, baru nak buka balik. Jadi kalau kita kempen pun kita tak nak lah semua ini. Jangan ganggu perniagaan. Jangan ganggu, simple. Dan penganjur, maksudnya kita bukan petugas parti kita nak mengganggu gugat atau menghalang. Saya nak tekankan, kita tak halang UMNO berkempen. Tapi kenapa kalau pondok panas tu masa menunggu penamaan calon, kita kena ikut apa polis letakkan, zon mana. Jadi saya harap pihak calon-calon, ada PN dengan BN, kerajaan yang sama, tolonglah mengikuti undang-undang. Kalau nak jadi kerajaan yang stabil, first kena ikut undang. Jadi kita faham mana yang kita lemah, mana yang kita perlu perbaiki. Sebagaimana saya katakan, ingatan buat semua. Simple. Hanya saya kecewa lah. Ini kalau jadi kat kita satu hal kan, tapi dah kena kat orang tempatan, peniaga, ini tak, suasana tak best. Dalam keadaan ni saya nak bagi ingatan balik supaya pihak PDRM mengambil kira, dan saya rasa kita kena buat laporan polis dalam bab ini. Dan insyaAllah lepas ini kita kena kekalkan keselamatan, keharmonian dan suasana yang kondusif buat peniaga di Matampau. Nak menang pilihan raya ni kenapa? Nak pastikan perniagaan hidup semula. Itu je. For me it's quite clear. Okay? Thank you so much. Ya. Okay. Soalan dia tentang YB Brabant supaya tarik diri daripada bertanding dekat Tak dengar sayang, sorry.
Tenco. YB Prabha dia minta Pianchua bertanding daripada bertanding dia macam ada komen tak ada invite. Saya pertamanya merasa bangga kerana YB Prabha semasa beliau bertanding beliau merupakan calon termuda pada pilihan raya yang lepas. Bukan sahaja termuda, tetapi ada calon-calon lain yang telah they were disqualified atas sebab-sebab tertentu mereka tak boleh juga bertanding. Dan YB Prabha telah mengambil keputusan untuk bersama dengan keadilan dan kekal bersama keadilan dan perjuangan. So pada saya it's an important thing. Kita nak minta orang muda mewarisi perjuangan, mewarisi selaku suara di Dewan Rakyat. Maka pada saya mungkin semangat yang diutarakan itu sehaluan dengan kenyataan beliau berikan. Dan he went through a lot, difficult challenges. Jadi saya harap dengan semangat itu lebih-lebih lagi otai-otai yang dah pernah memegang jawatan. Saya pun sekarang ni kita selalu lihat misi kita, what's the next talent, siapa seterusnya yang boleh bersama kita dalam gerakan keadilan. So I think it's important lah for him to make that reminder. And I wish Prabha, the very best. Saya rasa Prabha lah salah seorang calon yang saya memang di parlimen yang memang cerdas, dan kita mahukan beliau terus mewakili Batu. Dan ini bukan sahaja message kepada beliau, saya rasa calon lain seperti Siti Kasim. I mean it's sad, right? Because you do want to see a good representation of young people. Sementara saya menghormati hak mana-mana pihak untuk bertanding pun. Tetapi bila pihak itu datang daripada pewaris gerakan reformasi, sudah tentu kita punyai harapan yang lebih menggunung. Okay, thank you. Anything you want to add? No.